Hari 16 September ini sangat relevan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana kemerdekaan yang kita kecapi hari ini tidak mungkin berlaku sekiranya negara kita masih di bawah cengkaman kolonial British. Justeru, sambutan Hari Malaysia juga wajar kita gunakan untuk memperingati jasa dan sumbangan para pemimpin dan pahlawan negara terdahulu yang telah berjuang mengangkat martabat dan maruah bangsa dan negara daripada belenggu penjajahan asing. Agenda kemerdekaan itu sendiri bersifat berkesinambungan, khususnya bagi mengukuhkan perpaduan dan keharmonian antara kaum di Malaysia, yang mana Hari Malaysia mempunyai peranan besar sebagai asas pembinaan semangat kebangsaan. Hari Malaysia yang disambut pada 16 September setiap tahun bertujuan memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia yang menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada 1963. Pembentukan Malaysia berdepan pelbagai cabaran termasuk tentangan daripada Indonesia dan Filipina yang memaksa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menghantar misi ke Borneo Utara pada 1963 yang mendapati majoriti rakyat Borneo Utara kini Sabah menyokong penubuhan Malaysia. Irin juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Sabah itu menyarankan supaya Kementerian Pendidikan serta Dewan Bahasa dan Pusaka DBP meneruskan kegiatan pendidikan dan pentadbiran buku-buku sejarah yang ditulis sesuai dengan jiwa rakyat yang merdeka. Akhir-akhir ini, remaja dilihat sering terlibat dengan masalah sosial. Gejala buruk ini mestilah dielakkan kerana ia boleh menyebabkan remaja semakin alpa dan lalai tentang tanggungjawab mereka terhadap tanah air tercinta. Justru ibu bapa bermain peranan penting untuk mendidik anak-anak mereka tentang sejarah kemerdekaan negara dan kepahlawanan tokoh-tokoh terkenal yang berjuang demi tanah air. Antara peranan penting yang harus dimainkan oleh ibu bapa ialah melibatkan diri bersama anak-anak dalam mengibarkan bendera ketika sambutan kemerdekaan negara dan Hari Malaysia. Yang kedua, ibu bapa haruslah membawa anak-anak ke tempat-tempat bersejarah tanah air semasa cuti sekolah atau masa lapang. Dan akhir sekali berkongsi cerita tentang sejarawan dan pahlawan negara tentang mempertahankan negara dari ancaman komunis. Saya Muhammad Badrul Amin bin Hasman. Saya Isya Umairah Hamzah. Saya Abisni Muisyadin. Saya Nur Nadia Fatihah. Saya Praset. Hai, saya Krisana. Dan saya Muhammad Harif bin Nazir. Dan tajuk kami ialah tentang Hari Malaysia. Bulan kemerdekaan dah sampai dah. Lo ni semua tempat ada jalur gemilang. Okey, Nadia, Isya dan Abi, apa cadangan untuk bulan kemerdekaan tahun ni? Cadangan kita buat poster ataupun buat rondaan sambil bawa jalur gemilang. Cadangan daripada Isya dan Abi tadi pun saya setuju. Dan apa cadangan lagi pada kawan-kawan yang lain? Mestilah setuju, Pak. Saya juga bersetuju dengan cadangan mereka. Kalau berkenal tokoh-tokoh yang membangunkan Malaysia ni, mereka ni nama orang. Tahu. Tuan Haji Muhammad Fuad Steben. Seorang lagi Tuan Dato' Haji Mustafa Dato' Harun. Ya, lepas tu Tuan Datuk Peninggi Haji Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Dr. Mazlan Hotman. Macam mereka ni sebut tadi yang ada nama 4 tokoh kan. Hampa boleh bagi tahu tak apa sumbangan mereka dekat Malaysia?
Tuan Haji Muhammad Fuad Stephens. Pada tahun 1953, beliau menubuhkan akhbar sendiri iaitu The Sabah Times. Dan sejak itu, beliau menjadikan akhbarnya sebagai wasilah perjuangan untuk menyedarkan masyarakat dan anak bangsanya. Tokoh yang kedua, Tun Datu Mustafa Datu Harun. Beliau berkhidmat dalam bahagian perkhidmatan perisian rahsia bermula daripada pangkat Brevet, Sarjan dan Lieutenant pada 15 April 1945. Tokoh yang ketiga, Tun Datuk Patangi Haji Abdul Rahman Yaakob. Beliau telah berlatih sebagai Menteri Muda Pembangunan Luar Sarawak. Walaupun beliau kalah dalam pilihan raya Sarawak tahun 1963. Okey, yang terakhir, tokoh yang keempat iaitu Datuk Dr. Mazlan Othman. Okey, nama beliau terkenal di Malaysia terutama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan kajian astronomi negara. Selain itu, satu perkara yang paling membanggakan tentang Datuk Dr. Mazlan ni ialah beliau merupakan satu-satunya wanita dalam bidang astronomi dan profesional astrofizik di negara kita. Di luar negara, beliau telah dilantik sebanyak 2 kali sebagai Ketua Jabatan Hal Ehwal Angkasa lepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNOOSA. Seterusnya, Datuk Dr. Mazlan dilantik sebagai Pensyarah di Jabatan Fizik UKM pada tahun 1988 dan tahun 1990 hingga Oktober 1995. Beliau berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri untuk mengawasi dan mengurus pembangunan Platinum Negara pada negara Kuala Lumpur. Pada tahun 1994, beliau dinaikkan pangkat menjadi Profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada Oktober 1995 pula, beliau dilantik sebagai Ketua Pengarah Bahagian Kajian Sains Angkasa Negara di Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar MOSTI. Ketokohan beliau bukan sahaja mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan tetapi juga dikagumi di arena antarabangsa sehingga dilantik oleh Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Kofi Annan sebagai Ketua United Nations Office for Outer Space Affairs UNOOSA di Vienna pada November 1999. Tentang kemerdekaan. Oh, tadi aku dengar apa sembang pasal tokoh-tokoh negara Malaysia. Apa tahu dok? Tokoh negara. Tahu. Tahu. Tokoh negara ni ada berapa? Ada 5. Ada apa? 1 persen perbulan, 2 kesetiaan pada raja dan negara, 2 keluhuran perlembagaan, Yang keempat, kedaulatan undang-undang. 5. Ketuhanan dan bersusilaan. Yang ikhlas berjuang